Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Kenyataan terkini daripada Presiden Parti MIC, sahabat-sahabat semua, yang amat mengejutkan. Mungkin kalau didengar oleh puak-puak kaki penghasut, kaki fitnah, ya mungkin mereka akan masuk gua, sahabat-sahabat semua. Jadi katanya jangan termakan dengan hasutan. Menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda siapakah yang menghasut. Kita tahu parti pembangkang hari ini tidak habis-habis dengan kes-kes menghasut, menyebarkan berita palsu, dan banyak lagi agenda-agenda yang mereka lakukan. Antara yang terkini adalah kenyataan sendiri pengakuan daripada MB Lato-Lato. Katanya mereka akan pecah belahkan hubungan antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Itu antara hasutan yang cuba dilakukan oleh MB Lato-Lato. Berjaya atau tidak sahabat semua, telah pun dijawab oleh Presiden Parti UMNO. Jadi untuk itu sahabat semua, izinkan saya untuk membaca kenyataan terkini daripada Presiden MIC ini. Katanya masyarakat India usah termakan dengan hasutan pilih wakil dalam kerajaan hari ini. Itu antara kenyataan terkini daripada Presiden Parti MIC. Jadi kalau kita lihat intipati kenyataan beliau, katanya masyarakat India khasnya warga Kuala Kubu Baru diseru supaya lebih bijak dan jangan sesekali terkesan dengan kempen hasutan atau fitnah. Menurut Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran, walaupun ada isu-isu tertentu yang masih belum dapat diselesaikan oleh kerajaan perpaduan ketika ini, menyebabkan segelintir komuniti India tidak berpuas hati. Namun tidak sepatutnya dijadikan ukuran supaya tidak mengundi calon kerajaan perpaduan. Perlu diingat sahabat-sahabat semua, kerajaan hari ini ya baru berusia 1 tahun lebih ya, kalau saya tidak silap lah ya, 2022 dari 2024 itu pun pada bulan November, di Oktober atau November, kurang pasti, saya pun lupa. Banyak masa sudah. Jadi bayangkan sahabat semua, banyak perkara, banyak masalah yang ditinggalkan oleh kerajaan PAS dan Bersatu sebelum ini tidak dapat diselesaikan oleh mereka. Jadi mustahil kerajaan pimpinan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa hampir 2 tahun ini dapat menyelesaikan semua masalah kaum India, Kadazan, Murut, Iban, Melayu, Cina dapat diselesaikan dalam sekelip mata. Itu perkara yang mustahil sahabat-sahabat semua. Ianya memerlukan masa. Jadi bersabar. Ya, masa itu akan menentukan adakah kerajaan ini gagal, adakah kerajaan ini dapat mengatasi segala permasalahan yang dikatakan itu. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Jadi sebaliknya kata Presiden Parti MIC ini, mengundi calon kerajaan pada pilihan rakyat kecil PRK ini bagi membuka lebih banyak jalan kepada pihak membantu ya mereka pada masa depan. Jadi katanya saya tahu Malaysia sendiri ada dengar ada isu-isu yang belum dapat penyelesaian lagi. Ini juga boleh dijadikan sebagai bahan kempen untuk terus menyemai rasa tidak puas hati dalam kalangan pengundi. Tetapi inilah peluang untuk kita menjadi bijak memilih wakil rakyat. Andainya calon Pakatan Harapan Barisan Nasional menang pada PRG kali ini melalui sokongan padu masyarakat India di kawasan itu, maka wakil India yang sedia ada dalam kerajaan akan dapat terus berjuang bagi keperluan dan kepentingan khasnya masyarakat ini, katanya kepada Malaysia GZ. Kata Vigneswaran lagi, walau apapun keputusan PRK kali ini, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri akan tetap sama dan tidak ada sebarang perubahan. Jadi kelebihan inilah yang patut kita gunakan. Gunakan peluang kemenangan ini supaya wakil-wakil rakyat India boleh meminta kerajaan menambahkan lagi bantuan, peruntukan dan juga perancangan pembangunan kepada masyarakat India. Andai masyarakat India rasa kerajaan masih tidak tunaikan janji, keputusan untuk mengubah sokongan boleh diambil pada pilihan raya umum kelak. Jangan sekarang buat keputusan terburu-buru, ujarnya. Tambah Vigneswaran lagi, kemenangan calon selain PSBN pada 11 Mei kemungkinan besar akan menjejaskan rancangan kerajaan untuk masyarakat India di Kuala Kubu Baru. Jadi bermula hari ini, kempen di Kuala Kubu Baru telah bermula selepas penerimaan 4 calon yang bertanding di Parlimen Hulu Selangor hari mengundi pada 11 Mei. Jadi PRK diadakan selepas ya kematian penyandangnya yaitu mendiang Lee Ki Hiong yang memenangi kursi tersebut sejak 2013. Itu antara kenyataan yang begitu rasional ya sebenarnya. Jadi kalau salah pilih, kalau terpilih pembangkang,
apa yang pembangkang boleh lakukan. Yang mendapat untung adalah wakil rakyat daripada pembangkang. Ya, makan gaji, ya, tetapi apakah yang mereka boleh lakukan untuk membuat perubahan, untuk membuat pembangunan, membantu dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, jika wakil rakyat itu dipilih daripada pihak kerajaan, ini akan memudahkan saluran itu disalurkan ya kepada masyarakat, khususnya India, Cina, Melayu yang ada di kubu Dun Kuala Kubu Baru. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi sebenarnya apakah kenyataan daripada Presiden MIC ini, katanya jangan termakan hasutan dan juga fitnah? Adakah apa yang dimaksudkan ini adalah kenyataan ya terkini daripada Parti Baru Ramasamy ya, yang mana beliau mengatakan mereka akan mulakan kempen ya untuk jangan undi calon daripada Pakatan Harapan ya. Kalau PAS dan Bersatu memang kita tahu mereka ni siang malam, pagi malam, subuh, bangun saja sebelum berus gigi pun apa yang mereka buat adalah menfitnah, menyebarkan berita palsu. Tetapi ini adalah yang terkini, kenyataan daripada sebuah parti baru. Ramasary ini kalau tidak silap bekas pemimpin DAP yang kecewa meroyan akhirnya buka parti baru. Kononnya ya mereka akan mulakan kempen jangan undi Pakatan Harapan. Jadi jangan termakan ya dengan hasutan, dengan fitnah yang dibuat oleh parti ini. Ya, yang mana katanya parti ini bersepakat Hak Rakyat Malaysia, yaitu parti baru yang ditubuhkan beberapa bekas pemimpin dan ahli DAP, hari ini memulakan kempen ya bagi menggesah pengundi di Kuala Kubu Baru menolak Pakatan Harapan. Pengurusinya P. Ramasary berkata gesan itu sebagai pengajaran buat kerajaan persekutuan yang menurutnya tidak menunaikan janji kepada rakyat Malaysia. Kita hari ini turun ke KKB katanya sebagai hari pertama kempen bagi Parti Urimai. Kami meminta pengundi di Kuala Kubu Baru supaya jangan undi Pakatan Harapan. Saya datang bukan untuk meraih undi kepada mana-mana parti, tapi kita minta pengundi jangan undi PH katanya kepada pemerintah di Kuala Kubu Baru hari ini. Ramasary merupakan bekas timbalan Ketua Menteri 20 Pinang dan pemimpin veteran DAP negeri itu. Dia keluar DAP pada Ogos tahun lalu. Keluar kerana apa sahabat semua? Kerana tidak dapat bertanding dan kemudian hilang jawatan sebagai timbalan Ketua Menteri. Jadi hanya kerana tidak ada jawatan, hanya kerana tidak dapat bertanding, akhirnya mengkhianat parti yang selama ini mengangkat beliau sebagai pemimpin, menjadikan sehingga menjawat jawatan sebagai timbalan Ketua Menteri. Timbalan Ketua Menteri kah? Timbalan Ketua Menteri ya, timbalan Ketua Menteri di Pulau Pinang. Itu dia. Dia kemudiannya bersama beberapa lagi bekas ahli dan pemimpin DAP menubuhkan Urimai yang kini masih menunggu kelulusan daripada Jabatan Pertubuhan Pendaftaran ROS. Ramasary berkata dia berada di Kuala Kubu Baru sejak pagi tadi dan telah berkempen di beberapa tempat termasuk Rasa, Keling, Batangkali dan juga Pekan Kuala Kubu Baru. Di PRK katanya ada pertandingan 4 penjuru. Permintaan kami mudah, jangan undi PH. Mereka masih ada pilihan undi calon PN, PRM dan calon bebas. Itu pilihan mereka dan kami tak akan masuk campur katanya. Ramasary berkata walaupun keputusan PRK ini tidak akan menjejaskan kedudukan Kerajaan Selangor dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dia berharap pengundi dapat menjadikannya sebagai ruang untuk menyuarakan rasa tidak puas hati kepada kerajaan. Dia juga menyifatkan keputusan DAP untuk meletakkan Pang Sokto sebagai calon adalah tanda parti itu mengamalkan kronisme. Kronisme apa pula ya? Kalau dia yang diletakkan, pastinya dia tidak akan berkata ini sebagai kronisme. Tapi karena beliau tidak dipertandingkan, tidak diletakkan calon, ini kronisme. Itulah dia. Jadi Pang 31 adalah setiap akbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngahoming. Itu antara ya alasan yang diberikan. Satu alasan bagi saya suatu yang jelas ya, kita nampak hanya ketidakpuasan hati lah sebenarnya ya. Tidak puas hati, tidak lagi berada dalam kerajaan ya, tapi dia sendiri yang keluar karena meroyan, karena hilang jawatan sebagai timbalan Ketua Menteri dan akhirnya mengkhianat parti sendiri yang selama ini membantu karier politik beliau sehingga diangkat sebagai timbalan Ketua Menteri. Akhirnya jadi pengkhianat. Hebat pengkhianat-pengkhianat ini ya. Sama seperti pengkhianat-pengkhianat yang ada di Parti Bersatu dan juga penunggang-penunggang yang hebat ya, kaki fitnah, derhaka, tidak lain tidak bukan Parti PAS, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan
Tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.